kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan tentang tajuk community, yaitu produk madu asli tempatan Ngombizo Honeybee Farm bagi tugasan asas komunikasi. Memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, Muhammad Mukris bin Rozi. Kedua, Muhammad Haikal bin Maslin. Seterusnya, Muhammad Syahuzaimi bin Baharudin. Yang keempat, Nur Akila Fatini binti Adam Malik. Dan yang terakhir, Saidatul Aliyah Tahiroh. Saya Muhammad Mukris bin Rozi, nomor metrik DE 231606990 akan menerangkan tentang pengenalan. Yang pertama, perkhidmatan. Perkhidmatan merujuk kepada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau entiti untuk memenuhi keperluan, kehendak, atau kepentingan orang lain. Ngombizo Honeybee Farm diasaskan lebih 10 tahun lalu. Ia terletak di dalam daerah Kudat, yaitu lebih kurang 43 km dari Bandar Kudat. Bayaran masuk yang dikenakan kepada pelawat juga amat berpatutan, yaitu Rp5 untuk orang dewasa, yaitu 12 tahun ke atas, Rp3 untuk kanak-kanak yang berusia 6 hingga 12 tahun, dan percuma kepada kanak-kanak yang berusia 6 tahun ke bawah. Terdapat kebaikan madu asli untuk kesehatan, yaitu dapat mencegah diabetes, terutamanya apabila digabungkan dengan kayu manis, boleh membantu mengurangkan risiko diabetes atau bertindak sebagai bantuan semasa rawatan. Selain itu juga dapat merawat luka dan batuk apabila bertindak balas dengan cecair badan. Madu asli hydrogen peroxide dengan seolah-olah mempunyai kesan penyembuhan luka. Walau bagaimanapun, terdapat juga keburukan. 2 jenis madu tiruan di pasaran, yaitu madu lebah tiruan sintetik yang dihasilkan daripada sirap berfruktosa tinggi yang melalui tindak balas asid pekat ke atas sirap sukrosa, dan madu lebah campuran yang dihasilkan melalui campuran madu lebah asli dengan sirap sukrosa. Madu tiruan ini menyebabkan beribu-ribu penggemar madu lebah tiruan berisiko menghidap penyakit yang membawa maut, yaitu diabetes, serangan jantung, dan kanser hati yang berpunca daripada kandungan gula tebu serta sirap jagung yang tinggi dalam madu berkenaan itu. Seterusnya, 2.0 skop kajian. Kajian ini tertumpu untuk menerangkan sejauh mana produk madu asli tempatan dapat memberi manfaat kepada setiap pengguna yang mengamalkannya. Bukan itu saja, dalam kajian ini juga dapat dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna produk madu asli tempatan dalam mengamalkannya. Seterusnya, 3.0 pernyataan masalah. Fokus utama dalam kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang membuatkan pengguna memilih produk tempatan, yaitu madu asli dan apakah manfaat yang mereka peroleh sekiranya menggunakan produk tersebut. Umum mengetahui bahwa produk madu asli tempatan ini berasal daripada Sabah, yaitu yang ada di Ngombizo Honeybee Farm, Kudat. Terdapat 2 objektif kajian dalam kajian ini, yaitu yang pertama, mengkaji faktor yang mendorong pengguna memilih produk dan perkhidmatan tempatan seperti Ngombizo Honeybee Farm, dan yang kedua, mengkaji manfaat yang diberikan daripada madu asli Ngombizo Honeybee Farm kepada pengguna. Seterusnya, saya akan menerangkan metodologi kajian. Metodologi kajian kami ada 5, yaitu instrumen kajian. Proses menyediakan alat pengumpulan data. Instrumen yang digunakan ialah borang soal selidik. Kaedah kajian internet, melayari beberapa laman web melalui internet seperti Google, Facebook, YouTube, dan lain-lain lagi untuk mencari maklumat. Kaedah soal selidik, menyediakan borang soal selidik menggunakan Google Form dan diedarkan melalui atas talian. Dan yang terakhir, kaedah analisis data, melakukan analisis data supaya dapat dipersembahkan dan diterangkan dalam bentuk yang mudah untuk difahami. Dapatan kajian dalam kajian ini ialah kajian menunjukkan data yang diperolehi melalui kaedah soal selidik seramai 40 orang responden yang telah disoal selidik melalui pengedaran borang Google Form. Terdapat 3 bahagian di dalam soalan Google Form, yaitu bahagian E, B, dan bahagian C.
Untuk bahagian E adalah data demografi responden yang bertanyakan tentang jantina, umur, status pengguna, bumi putra, dan tujuan pengambilan madu. Bagi bahagian B pula, ia berdasarkan objektif yang pertama yaitu mengkaji faktor yang mendorong pengguna memilih produk dan perkhidmatan tempatan seperti Gombizau Honeybee Farm. Soalan yang diajukan adalah seperti, adakah produk tempatan lebih murah berbanding produk bukan tempatan? Soalan kedua, kualiti produk tempatan lebih baik. Soalan ketiga, membantu meningkatkan ekonomi tempatan. Yang keempat, semangat cinta akan barang tempatan. Dan soalan terakhir, kepercayaan tentang penghasilan barang tempatan. Bahagian C berdasarkan objektif yang kedua yaitu mengkaji manfaat yang diberikan daripada madu asli Gombizau Honeybee Farm kepada pengguna. Soalan yang diajukan adalah seperti, adakah madu asli menambah perasa di dalam makanan? Yang kedua, menguatkan sistem imunisasi di dalam badan. Yang ketiga, baik untuk kesehatan kulit. Yang keempat, menjadi pelengkap rasa pada minuman. Dan soalan yang terakhir, menjadi pengganti kepada gula. Seterusnya 7.0 cabaran dalam mempromosikan madu asli Gombizau Honeybee Farm. Yang pertama, keboleh pasaran produk. Keboleh pasaran bermaksud keupayaan untuk memasarkan atau mempromosikan suatu produk. Persaingan dengan pengusaha lain yang mempunyai dokumen sah yang lengkap. Yang kedua, tingkat teknologi pengeluaran. Teknologi pengeluaran adalah cara untuk menghasilkan dan mengeluarkan sebuah produk. Perbezaan tingkat teknologi dengan pengeluaran lain memberikan cabaran yang tinggi. Yang ketiga, harga produk. Perbezaan populariti dan kuasa pasaran daripada produk yang lain memberikan cabaran di dalam tingkat harga. Dan yang terakhir ialah mobility produk. Mobility produk dipengaruhi oleh kuasa pasaran. Ia akan menunjukkan sejauh mana produk ini dapat dipasarkan. Produk madu asli tempatan dapat memberikan manfaat kepada setiap pengguna yang mengamalkannya. Terdapat beberapa faktor yang telah mempengaruhi pengguna untuk mengamalkan produk madu asli tempatan yang dihasilkan dari Gombizau Honeybee Farm. Walau bagaimanapun, keberkesanan produk ini bergantung kepada faktor-faktor seperti lebih murah berbanding produk bukan tempatan, kualiti produk tempatan lebih baik dan membantu meningkatkan ekonomi tempatan, semangat cinta akan barang tempatan, dan kepercayaan tentang cara penghasilan produk barang tempatan. Produk ini banyak memberikan kebaikan kepada penghasilan aspek seperti kesehatan yang mampu mencegah penyakit seperti mencegah diabetes, mencegah penambahan berat badan, merawat luka dan batuk, membekalkan tenaga, dan menggalakkan tidur. Setiap individu mempunyai ciri penggunaan yang berbeza mengikut keperluan. Namun demikian, pengeluaran terhadap produk tempatan ini telah memberikan cabaran dalam mempromosikan madu asli Gombizau Honeybee Farm ini, seperti keboleh pasaran produk, tingkat teknologi pengeluaran, harga produk, dan mobility oleh penduduk. Oleh itu, kita sebagai penduduk tempatan haruslah menyokong perniagaan tempatan yang sangat berpotensi untuk dikenali dan diamalkan oleh masyarakat luar, kerana madu asli yang dikeluarkan oleh Gombizau Honeybee Farm ini adalah berkualiti tinggi dan banyak memberikan manfaat dalam pelbagai aspek. Akhir sekali, semua individu perlulah meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menyokong produk keluaran tempatan agar dapat bersaing secara sihat dengan produk-produk luar yang lain.